Fatihin. Yang dihormati Tuan Iman, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana kita dipertemukan kali pertamanya di masjid ni, ya. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama, mungkin ada kesinambungan selepas ini untuk saya hadir dan memberikan sesuatu yang boleh kita manfaatkan bersama sehingga membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya malam ni pun saya rasa kita buka umum, ya, cerita umum. Alhamdulillah, mana kita tinggal seminggu lagi, ya, untuk kita berpuasa. Dan satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli ramadhana haruma jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira, ya, dengan kehadiran, kedatangan Ramadan itu sendiri, ya, diharamkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita membaca sirah-sirah para ulama dahulu 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, mereka sudah mula menghampirkan diri mereka dengan ibadah-ibadah yang sepatutnya ataupun yang sedia ada dalam Ramadan itu sendiri, dengan bangun malamnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan bersedekahnya, dengan berpuasanya. Saya biasa jumpa kalau yang makcik-makcik yang pencin, ya, mereka puasa daripada Rejab, Syakban, itu 2 bulan tu full. Baru ni pun saya jumpa seorang sahabat saya berbalik daripada umrah, datang office, saya ajak dia makan lah, ya, ajak dia makan. Kata saya, Rejab, Syakban saya puasa sebulan dulu tu. Sebab ada hadis juga yang menceritakan tentang Rasulullah SAW berpuasa di bulan Syakban tu selama sebulan. Ada juga hadis seperti itu. Walau mungkin ada pertikaian tentang hadis tersebut, tapi kita ambil faedahnya, makna Rasulullah SAW ada juga berpuasa di bulan Syakban itu selama sebulan. Walaupun kita bergembira dengan kehadiran, kedatangan Ramadan yang membawa kepada keampunan ataupun banyaknya kebajikan ataupun banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai orang Islam ni yang ketika berada di bulan Ramadan. Tapi dalam masa yang sama, sebelum memasuki Ramadan itu, ya, ramai yang diuji dengan kehilangan waris, maksudnya dengan kematian lah, ya. Di kampung saya tu boleh katakan saban minggu, seminggu tu ada 2-3 orang setidak-tidaknya, ya, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tak izin kepada dia untuk menemui Ramadan, tapi Allah lebih sayang kepada dia terlebih dahulu untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amal-amalnya sudah begitu banyak, sudah begitu baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijemputlah mereka itu terlebih dahulu berbanding kita yang memerlukan Ramadan, untuk menemui malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Yalah, dalam musim Covid ni, sepengalaman saya mengendalikan kes di mahkamah syariah, saya jumpai ramai ibu-ibu tunggal ni yang muda-muda yang datang, Ustaz tolong selesaikan pusaka peninggalan arwah suami. Kebanyakan muda-muda, anak-anak masih dalam 3 tahun, 5 tahun, ya, masih sekolah menengah paling besar kebanyakannya. Jadi bila berlakunya kematian seperti ini, ya, beberapa perkara perlu kita ambil cakna lah, ambil tahu. Yang pertama tentang pengurusan jenazah. Kalau mungkin kematian itu disebabkan oleh COVID-19, kita hanya boleh tengok saja, ya, pengurusan itu diambil alih sepenuhnya oleh pihak yang berotoriti atau pihak yang berwajib. Ya, pihak yang berwajib. Kita waris sendiri pun tidak boleh, kecuali dengan menggunakan PPV itu, pakaian yang penuh lengkap, bolehlah kita ke kubur untuk kali terakhir. Itu pun mungkin seorang atau 2 orang, untuk pengurusan jenazah orang yang kena COVID dan sebagainya.
Mudah-mudahan segala roh yang kena wabak dengan kau ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan daripada seksa kubur dan dimasukkan mereka itu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Amin amin kita ya. Jadi pengurusan jenazah ni ya sepatutnya diuruskan oleh ahli waris sendiri ya, ahli waris sendiri. Mana anak-anak lelaki lah ya, anak-anak lelaki ya, anak lelaki itu hendaklah menguruskan jenazah ibunya ke ayahnya ke kedua itu diuruskan. Sebab kita sebagai anak ini kita diwajibkan ataupun dianjurkan untuk memberi apa jua yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa tu hendaklah kita melakukan kebaikan sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Mana masih hidup tu jelas kita sediakan kepada dia apa jua yang keinginan dia. Kita sebagai yang masih sebagai anak ni menyediakan keperluan yang mampu oleh anak lah ya, yang mampu oleh anak untuk keperluan ayah tadi itu keperluan ayah tadi itu. Ya, saya tidak banyak pengalaman dalam mengurus mak bapak ni sebab belajarnya agak lama, mungkin tak pandai sangat, jadi lama sikitlah berada di luar tu. Balik-balik setahun 2 tahun ibu meninggal. Kemudian ayah 10 tahun lepas tu ayah meninggal stroke, 5 hari di hospital, bawa rumah 3 hari terus meninggal. Tak sempatlah maksudnya nak mengurus orang sakit, ayah sakit itu sendiri ya. Jadi walaupun pengurusan jenazah tadi itu hendaklah diurus oleh anak-anak ya, semasa sama ada memandikan dia ya, mungkin urusan di hospital tu kita boleh mintalah kepada pengurusan khairat masjid ataupun surau untuk mengurus mengeluarkan dia balik ke rumah kita untuk kita mandikan dia. Kita mintalah minta mandikan dia di rumah kita lah, biar pegawai-pegawai di hospital tu ataupun ustaz-ustaz yang ada di hospital yang memandikan tu direhat lah pada hari itu, biar kita sendiri yang take over untuk menguruskan jenazah ayah kita lah ya, uruskan ayah kita tu. Itu yang pertama lah, memandikan dia. Tapi memandikan ni ialah bila dah meninggal ni dia ada rasa semacam lah, walaupun dia ayah kita ya, walaupun tengah hari itu kita masih makan bersama dalam satu meja di dapur tu contohnya, tapi kalau malam tu meninggal esok paginya kita pun dah lain macam lah. Nak memandikan atau mengurus orang mati ni dia ada satu yang tak selesa, tapi sebenarnya itu adalah kewajipan kepada anak-anak ya, untuk mengurus jenazah ayahnya ataupun ibunya. Mana lepas tu mengkafankan pula. Mengkafankan ni tidak semua orang pandai mengkafankan, walaupun dia cuma sekurang-kurangnya 3 helai kain putih itu, ambil kanan, ambil kiri, ambil kiri, ambil kanan dan sebagainya. Lepas tu gulung-gulung dah selesai, puncut dah selesailah. Itu bawalah, lepas tu menyembahyangkannya pula. Sembahyang jenazah ni saya perhatikan di kampung saya lah, di sini saya tak pernah sembahyang jenazah di sini. Saya lihat waris utama kepada si mati tadi itu jarang nak tampil ke depan. Sekurang-kurangnya dia berada di saf yang depan lah. Sekurang-kurangnya berada di saf yang depan tu pun sudah memadai, kerana si mati ini dia melihat, dia mengetahui siapa yang hadir ya, di samping dia sepanjang kematian dia tu. Dia tahu siapa yang mandikan, siapa yang menyembahyang, siapa yang mengkafankan, siapa yang menyembahyangkan. Sebab itu ya, digalakkan kepada imam tu ya, kalau dia nak jadi imam pun hendaklah terlebih dahulu diwakilkan oleh anak-anak. Mam, saya wakilkan Pak Imam untuk solatkan jenazah ayah saya ni. Wakilkanlah, buatlah secara yang proper sikit kan. Sepatutnya si anak lah, tak kira lah ya, anak mestilah anak lelaki ya. Janganlah pula anak perempuan pula ke depan mentang-mentang dia hafiz Al-Quran, dia pula yang ke depan pula. Tak apa Pak Imam, saya jadi imam. Tak boleh lah, sebab dia perempuan ya, tak boleh lah nak jadi imam ya. Jadi yang jadi imam ni mestilah lelaki ya, lelaki.
di kalangan adik-beradik tadi. Tak semestinya yang sulung ataupun yang tua, tak semestinya yang pandai. Yang pentingnya ialah yang tahu tentang agama. Tentang agama itu didahulukan untuk menjadi imam di kalangan anak-anak kita tadi itu. Lepas sembahyangkan tu pergi kubur ni di kampung saya itu tanah gambut. Dia bukan tanah liat ataupun tanah bukit dan sebagainya kan. Tanah gambut ni kena korek. Silap-silap korek runtuh, tengah korek-korek runtuh. Itu biasalah, itu risiko tanah gambut. Risiko tanah gambut. Risiko. Biasanya kalau begitu dia akan letak tiang-tiang di tepi-tepi itu supaya tidak runtuh tanah tu. Tapi ada juga kubur yang digali itu steady ya. Walaupun hujan langsung tidak ada air. Itu yang kadang-kadang kita heran dalam pengurusan jenazah ni, pelik. Kalau sampai dikubur ni sangat pelik. Walaupun banjir tapi bila digali kubur langsung tidak ada air. Ya Allah kurniakan kepada individu-individu tertentu ni, kita tak tahu amalan dia apa. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini Allah berikan kepada dia rahmatnya lah, seluas-luasnya di alam kubur itu sendiri. Mana selepas pengkuburan tadi itu maka tahlil, talqin dan sebagainya itu sebagai anak lah kita hadiahkanlah untuk kali yang bukan kali yang terakhir lah. Tahlil itu sebab kenduri arwah apa tahlil arwah ni kita lakukan bila-bila masa, tidak mengira hari yang ke-10, hari yang ke-40, 30 dan sebagainya, 100 dan sebagainya, bila-bila masa. Sebab itu adalah kewajipan anak, bukan kewajipan kita sebagai masyarakat. Kita hanya boleh membantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu saja kita dia sudah itu kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang lain tu urusan anak lah, untuk menghadiahkan pahala. Banyak kisah-kisah kisah-kisah ahli-ahli tasawuf tentang alam kubur ini, banyak sangat. Saya yakin di masjid ini pun ramai dah ustaz-ustaz yang datang sini menceritakan tentang hal-hal seperti itu sebagai satu motivasi kepada kita untuk terus kita mengurus arwah ayah kita. Walaupun mereka dah lama meninggal, tapi kita masih ada pertalian dengan mereka itu sendiri, sampai kita juga akan bersama dengan mereka sampailah esok di akhirat nanti insya-Allah ya sana. Selepas kita menguruskan jenazah tadi itu, maka menjadi kewajipan kita untuk menyelesaikan hutang. Kadang-kadang dah pencen pun beli kereta Persona baru ya. Persona baru. Sebab kereta Proton yang lama tu tak seronok dah. Dah bunyi sana, dah bunyi. Aircon pun dah tak berapa nak sejuk. Lebih lagi sekarang ni musim panas sikit ni. Tak tukar barulah. Hutang lagi kan. Hutang lagi. Mana kalau hutang ni wajib dibayar. Ya, wajib dibayar. Maka pembayaran hutang si mati ini hendaklah diambil daripada harta si mati. Harta si mati itu sendiri. Ya, kalau dia mungkin ada duit dalam akaun bank atau mana-mana lah, ASP ke tabung haji ke apa ke, keluarkan, bayarlah hutang-hutang tu terlebih dahulu, selesaikan hutang. Walaupun di dalam Al-Quran tu menyebut mimpa diwasiyatin yusabi audain. Dalam Al-Quran itu menyebut wasiat dahulu, lepas tu baru sebut hutang. Tapi dalam praktikal kita ni ya, kita utamakan hutang terlebih dahulu. Ya, hutang terlebih dahulu. Tak kiralah kalau si mati itu berhutang secara konvensional ataupun secara Islamik dan sebagainya, maka langsaikanlah, tunaikanlah hutang-hutang tadi itu. Ya. Sebab ialah dia akan tergantungkan segala amalan yang kita hadiahkan kepada orang yang mati ada hutang ni akan tak sampailah masuk, dia tergantung. Sebab itu Rasulullah SAW dia di zamannya dulu, dia kalau ada si mati itu meninggalkan hutang, Rasulullah SAW pun tidak menyembahyangkannya. Mana diminta orang lain untuk menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah tersebut. Kecuali ada orang yang garanti untuk membayar hutang si mati tadi, barulah Rasulullah SAW menyembahyangkan jenazah tersebut. Ada bermaksud pentingnya ya, penunaian ataupun membayarnya hutang si mati itu daripada harta si mati itu. Harta si mati itu. Jadi selepas itu barulah yang disebut sebagai wasiat, mimba diwasiyatin.
disebut dalam Quran tu min ba'di wasiyatin, iaitu wasiat-wasiat. Kadang-kadang kita teringin kan, tengok duit kita ni berada di Masjid Kota Damansara ni kan, apa lagi yang kurang. Dia kata aircon ni pun dah lama, dah 3 tahun contoh, saya pun tak tahu apa lama kan. Dia pun nak ganti baru, semua saya nak ganti baru. Dah tanya dah dengan kontraktor 50,000, okey keluarkan. Dia berwasiat. Tapi wasiat ini dia tidak melebihi daripada 1/3 daripada hartanya. Janganlah dia cuma ada 70,000 dia nak wasiatkan ke masjid 50,000, tak boleh lah. 1/3 saja maksimum dia. Sebab Rasulullah kata 1/3 itu pun dah banyak, dah banyak. Jadi berwasiat ini pula bukan kepada waris, bukan kepada waris. Apa yang dimaksud waris di sini, iaitu mereka-mereka yang menerima pusaka atau faraid, itu dinamakan waris. Dinamakan waris. Waris ni cuma ada 5 golongan. Satu, anak laki ataupun anak perempuan, mak ataupun ayah, suami ataupun isteri. Anak-anak ni satulah, mak, ayah, isteri dan suami. Ada 5 golongan ni. 5 golongan ni tidak boleh dinafikan hak dia, kecuali kalau isteri itu membunuh suaminya, nak harta dengan membunuh, ataupun isteri itu murtad contohnya, dan sebagainya. Itu ada perkara-perkara yang menghalang dia daripada menerima pusaka tadilah. Kalau tidak ada sebab, apa jua sebab yang menghalang dia daripada menerima pusaka, dia wajib menerima. Banyak kes di mana kalau yang terbaru tu di Kelantan, yang seorang ibu tu mengangkat sumpah dengan Al-Quran, mengatakan bahawa yang menuntut pusaka ni adalah anak-anak dia. Kenapa saya tidak berhak daripada harta suami saya? Dia berhak daripada harta ayah dia, saya berhak daripada harta suami saya. Sama lah, suami itu ayah jugalah, ayah kepada anak-anak. Cuma bila si isteri ini dia berhak 1/8 je. Si anak ni menghabisi harta, asobah. Tu, mana banyaklah kes-kes yang saya jumpa yang berlaku ketidakadilan. Piramli pun kata ini tidak adil kan, Piramli dalam bayang dia itulah. Dia kata pun tidak adil dalam pembahagian. Saya jumpa satu kes di Kuala Langat, satu Kuala Langat tu seorang suami meninggal, muda lagi suami itu, dalam 40-an meninggal. Gaji dia pun boleh tahan, gaji pun boleh tahan. Jadi isteri ni pula, dia kata harta suami ni harta saya. Jadi dia bagi maknya 5,000. Mak ni ambillah duit arwah, RM5,000. RM5,000. Jadi keseluruhan harta suami ni tak banyak, 1.5, 1.6 juta ya. Mana kalau ibu ni dapat 1/6. 1/6 daripada harta si mati. Kalau 1 juta 1/6 ni berapa? Mana 100 lebih ribu, 100 lebih lah, mungkin 160, 170. Itu kalau 1 juta, 1/6. Kalau 1.5 mungkin 200 ribu lah mungkin. Bolehlah makcik tu bawa ke masjid kan. Second hand lah, bukan yang baru tak dapat lah 400 ribu, setengah juta kan. Yang second hand yang 50-60 ribu tu lah ya, yang tahun 2010, 11 gitulah ya. Itu boleh pakai lah dia ke masjid, daripada dia naik kereta kancil kan, daripada duit yang ditinggalkan oleh anaknya tadi itu 200 ribu tu dia boleh pakai untuk kehidupan. Dia nak pergi umrah setahun tu 10 kali pun tak ada masalah, sebab ada duit 200 ribu. Tapi menantu ni ialah dia bijak. Dia kata, mak ni duit arwah 5,000. Agak-agak kalau maknya tahu jumlah sebenar harta tadi itu, agak-agak dituntut tak? Agak-agak tuntut. Isteri dapat 1/8, anak menghabisi harta asobah kan. Ini banyak contoh, banyak contoh-contoh ketidakadilan pengagihan kepada harta pusaka si mati ini. Banyak sangat. Bila nampak harta ni, orang dah lupa dunia lah. Kalau akhirat tu lagilah jauhnya. Halal haram ni tak peduli dah.
bila nampak duit banyak-banyak yang tu. Tu. Penyelesaian ni adalah dalam Islam ni, ada dalam undang-undang kita pun ada. Kita tak boleh. Maksudnya mohon faraid ni mohon di mahkamah syariah lah, siapa waris sebenar, kemudian mahkamah certified satu sijil, satu perintah untuk diagihkan kepada waris-waris lah. Itu mana sih, kalau dia masih kanak-kanak, contoh anak-anak tadi masih di bawah umur 18, maka dia kena lantik, ada pemegang amanah pula, macam-macam lah. Itu proses-proses dia memang, kita di Malaysia ni bolehlah menyelesaikan masalah tu, memang boleh, tak ada masalah pun. Jadi bila penyelesaian kepada harta-harta seperti ini selepas kematian, contoh tadi ialah, kita ambil contoh tadi ialah wasiat tadi kan. Wasiat dia boleh, tu yang kadang-kadang dia kerja betul-betul, kerja siang malam kerja dan sebagainya, tiba-tiba bila meninggal tu tak ada waris lagi pula. Yang ada mak dia, yang ada isteri dia, anak-anak semua perempuan. Anak-anak semua perempuan. Rupanya Allah dah atur dah begitu, sebab baki kepada harta tadi itu akan diserah kepada Baitul Mal. Itu yang disebut sebagai lebihan baki, lebihan faraid, itu diserah kepada Baitul Mal. Dulu saya kerja situ lah, di bahagian Baitul Mal tu saya kerja di situ dulu. Tu mana kutip duit je lah, kutip duit. Tu mana Allah tu maha adil, mana melihat kepada individu ni, kalau dibiarkan harta tu kepada waris, mungkin harta tu kan habis begitu saja. Tapi ada lebihan tadi tu yang diberikan kepada Baitul Mal, sekurang-kurangnya ianya boleh diguna pakai untuk kegunaan manfaat orang-orang Islam, untuk bina masjid, sekolah dan sebagainya, dan macam-macam lagi fakir miskin, daripada duit-duit lebihan faraid ataupun dengan pusaka ni. Allah atur begitu. Banyak pula kita di Selangor ni ramai yang begitu, dan mereka mendapat habuan. Ma'is ni mendapat habuan daripada harta pusaka lebihan faraid tadi itu, berjuta, harga berjuta. Yalah, kalau duit tunai mungkin tak banyak, tapi ni aset tu, tanah-tanah yang ditinggalkan oleh si mati tu, ada sedikit portion tu milik kepada Baitul Mal. Yalah, kalau tanah ni 1 ekar pun kadang dah di Damansara ni mungkin juta lah, mungkin juta. Bayangkanlah mana manfaat besarnya tu daripada hasil atau aset itu boleh diguna pakai untuk orang Islam itu sendiri. Sangat. Mana kalau tidak ada kebiasaan kita pun, bila kita meninggal, mana-mana orang lah di Malaysia ni jarang berwasiat, jarang sangat. Dia tidak seperti mana orang Arab ya. Orang Arab ni bila dah pencen, dia dah letak satu portion tu untuk wasiat dia. Wasiat dia, satu portion, satu bahagian. Tak banyaklah, sedikit, untuk kegunaan umum selepas kematian dia tu, mana seolah-olah adalah faedah dan manfaat yang dia dapat bila dia berada di alam kubur kan. Kita lihat dalam satu hadis tu, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Bila meninggal seorang tu terputus segala amalannya melainkan 3 perkara kan. Sedekatin jariyatin. Inilah sedekah jariah atau wakaf. Tu dia memang dah allocate satu amount untuk diwasiatkan kepada wasiat ke apa, wakaf ke apa sebagainya. Itu untuk kegunaan dia sendiri. Kegunaan dia sendiri. Selepas kematian dia tu, selepas kematian dia. Ini yang jarang kita orang Melayu buat begitu. Biasanya yang kita buat tu tinggalkan hutang je. Tinggalkan hutang. Banyaklah kebanyakan kita tu bila meninggal ada hutang lagi dengan pihak perbankan ataupun sebagainya lah. Kadang-kadang dengan individu, masa PKP ni pun kadang-kadang kita meminjam duit, dah tak ada kerja, dah kena buang kerja ataupun bayar separuh gaji, memang tak cukup bayar tu bayar ni, tak cukup. Telefon mak kat kampung, mak pinjam tu hutang. Pinjam ni maksudnya hutang, hutang. Jadi bila hutang tu wajib bayar balik. Hutang ni pula dia ada time frame dia, ada jangka masa nak memulangkan. Dia bukannya dia hidup sampai bila-bila. Hutang tu tidak, dia ada time frame dia, sampai waktu tu wajib bayar. Sebab itu
kita ada sistem gadaian tu kan. Sistem gadaian tu mana kalau dia gagal untuk membayar, gadaian tu akan dilelong untuk si pemberi hutang tadi itu, si pemberi pinjam tadi itu untuk mengambil haknya. Dia begitulah ar-rahnu dan sebagainya, itu macam-macam lah yang ada di Malaysia tu, yang di Malaysia. Jadi selesaikan dahulu. Kalau hutang-hutang tadi itu, hutang tu yang kedua selepas pengurusan jenazah, yang kedua adalah hutang, yang ketiga ni adalah wasiat tadi atau hibah dan sebagainya yang dibuat oleh si mati tadi itu, si mati. Tapi kebanyakan sepengalaman saya lah, sampai sekarang pun ada beberapa orang individu yang datang jumpa saya minta pandangan, minta itu, dia memohon untuk buat hibah. Hibah ni ialah pemberian kasih sayang. Pemberian kasih sayang seorang ayah ataupun seorang ibu kepada anak dia saja. Kalau ikut kanun tanah negara tu, hibah ni ataupun pemberian kasih sayang ni dia hanya kepada anak, yang disebut sebagai anak, daripada ayah, ibu kepada anak. Tu dia bukan kepada orang lain. Tapi kalau kita buat hibah mana kita boleh hibahkan kepada sesiapa saja, apa juga amount dia, keseluruhan amount pun boleh, tak ada masalah, sebab dia berkuat kuasa semasa hidup. Hibah ni berkuat kuasa semasa hidup, berbeza dengan wasiat tadi, berkuat kuasa selepas kematian. Itu beza di situlah. Dan jumlah dia pun 1/3 wasiat. Yang hibah ni totally, kalau kita nak serahkan semua harta itu kepada seseorang ataupun satu institusi ataupun apa sahaja bentuk dia, maka boleh, tak ada masalah. Adil. Memang itu adalah sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Hibah. Kan Rasulullah SAW pernah bersabda, tahabu. Banyaklah memberi hadiah. Hibah ni, memberilah, banyak memberi, moga-moga kamu dikasihi, disayangi. Dan itu memang sistem dia begitu. Sistem dia memang begitu. Kalau kita buka dalam bab muamalat, dalam bab muamalat tu memang hibah tu salah satu daripada pemberian seseorang semasa hidup kepada orang yang masih hidup, dan berkuat kuasa serta merta pula tu pemberian tadi itu. Mana kalau kita beri tanah, kita kena isi borang 14A itulah, untuk pindah milik terus. Kalau rumah tuan-tuan di sini nak dihibahkan kepada masjid, mana borang 14A lah, dan urus mana pegawai akan uruslah pindah milik tadi itu. Tu dia berkuasa serta merta. Tapi ada juga hibah yang ditulis secara bertulis, yang meminta kepada penulis tadi itu. Contoh Maiz, kita tahu bahawa Maiz ini adalah pemegang amanah tunggal bagi orang-orang Islam di negeri Selangor. Dia ada juga meletakkan bahawa hibah ni berkuat kuasa selepas kematian. Mana semasa hidup tu si pemberi hibah tu boleh menikmati kepada harta-harta dia, kemudian selepas dia meninggal tu barulah berkuat kuasa kepada si penerima hibah. Dia macam-macam bentuk lah, macam-macam bentuk. Saya yakin mungkin di sini ada kelas muamalat ke, wallahu a'lam lah, saya pun tak. Kalau tanya ustaz tu mungkin dia tahu lah, dia lebih maklum, sebab saya dah tinggalkan dunia muamalat ni, dunia muamalat. Jadi yang terakhir sekali bagi si mati atau waris-waris si mati tadi, hendaklah mengurus tentang harta sepencarian. Harta sepencarian ini ialah hanya boleh dituntut oleh suami dan isteri saja. Mana harta sepencarian ini adalah harta-harta yang diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan. Kalau kita buat contohlah, sebelum kahwin tu suami tu dah beli rumah, dah cash dah rumah tu. Itu tidak dianggap sebagai harta sepencarian, sebab dia dah dimiliki sepenuhnya, milkul tam, milik sempurna kepada suami ataupun pada isteri. Maka dia tidak dianggap sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian ini harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan, dan setiap orang tadi, isteri ataupun suami tadi itu mempunyai sumbangan masing-masing. Sama ada sumbangan itu secara langsung ataupun sumbangan itu tidak secara langsung. Kalau secara langsung ni duit lah, deposit 10%, saya 5%, suami 5% atau isteri 5%. Itu secara direct. Kalau undirect ni contohnya isteri tak bekerja,
Dia saban hari pagi-pagi dah siapkan sarapan untuk suami, bawa bekal ke pejabat, sediakan baju yang dah bergosok, seluar dah bergosok, dah basuh apa semua. Itu sumbangan secara tidak langsung. Mana keselesaan suami itu dalam mencari harta dari itu hasil daripada isteri. Itu boleh dianggap sebagai sumbangan tidak langsung dan boleh dituntut di mahkamah tinggi syariah. Di mahkamah tinggi syariah itu harta sepencarian. Mana setelah selesai semua pembagian harta si mati ataupun pengurusan harta si mati tadi itu, barulah di akhirnya pembagian faraid atau pusaka dia. Pusaka dia. Jangan kita cepat-cepat lepas mati dia terus kita agihkan pusaka. Tak boleh, sebab mungkin si isteri itu ataupun suami yang hidup lagi itu teringin nak tuntut harta sepencarian. Mungkin kita tak tahu, buka-buka diary, rupanya si mati itu ada mewasiatkan sesuatu untuk kegunaan seseorang ataupun satu institusi atau masjid dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu. Sebab itu memanglah pengurusan harta ini wajib disegerakan, memang usulnya begitu. Tapi sebelum disegerakan tadi itu, mana kita kena tanya dulu waris-waris. Yang pertamanya ialah si isteri itu tanya, ada tak suami kamu tu berwasiat ataupun begitu begini dan sebagainya pada hartanya dan sebagainya. Tanya pula mak bapak dia ada lagi atau tidak, dan semua tu naklah diperhalusi sehinggalah kita pasti segala harta tu tidak ada sebarang tuntutan oleh orang yang hidup. Maka ketika itu barulah difaraidkan. Kalau dah habis Ustaz, macam mana? Kalau dah tuntut bagi habis harta si mati tadi itu. Daripada 1 juta tu bayar hutang 600,000. Bayar hutang. Lepas tu bayar itu ada wasiat dia pula kepada masjid 100,000 contoh. Kepada pondok 100,000 contoh. Tinggal 200,000. 600,000. Lepas tu wasiat pula macam-macam lagi, habis harta tu. Maka kalau habis tak ada apa-apa lah, cuma dapat bahagian sajalah, harta tak dapat. Contoh anak dapat asabah, anak laki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Zakari mislu hazil unsain, mana bagi lelaki itu 2 bahagian berbanding anak perempuan 1 bahagian. Jadi seandainya si mati tadi itu tidak meninggalkan duit yang banyak, tapi hutang pula banyak, hutang rumah ada lagi 300,000 hutang rumah, hutang rumah. Kemudian itu hutang kepada manusia lah. Hutang kepada Allah, contoh waktu dia muda-muda dulu, dia pun bukannya nak puasa sangat, dia sarapan pagi baru dia pergi kerja, nanti petang dia balik. Waktu kerja memang tak makan tak minum, tapi sarapan pagi dah sarapan pagi. Ada orang-orangnya seperti itu kan, bahasa yang yuk kan istilah dia. Jadi dia itu berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka waris-waris tadi itu wajib mengqadakkannya. Wajib mengqadakkannya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini ada yang disebut sebagai fidyah, kafarah fidyah tadi itu, kafarah tu. Maka kenalah bayar. Walaupun Jabatan Mufti Negeri Sembilan tidak mewajibkan ataupun tidak memfatwakan sebagai berganda. Mana kalau daripada tahun 2000 dia meninggal, dia tak puasa tu, kemudian masuk tahun-tahun tu sampai sekarang ni 22 tahun yang qada tu, maka tidak berganda. Mana kalau yang ditinggalkan tu 30 hari wajib qada, kemudian tahun depannya tu dah ada fidyah dia, bayar fidyahnya 30 hari juga. Nah, kalau dia ada duit lah, kalau tak ada duit tak bayar pun tak apa. Itu menurut pandangan daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan lah yang saya baca. Itu contoh kan, di kalangan kita ada yang bagi beras fidyah kan bila nak masuk Ramadan ni. Seperti itu. Itu dia hukum hakam dah lah. Mana kita di Selangor ni kita tanyalah Jabatan Mufti tentang qada dan fidyah itu sendiri, berganda ataupun tidak berganda. Dalam setengah kitab tu ada disebut berganda
Dan ada juga fatwa kita di Malaysia ni yang tidak menggalakkan untuk berganda. Mungkin bagi orang-orang yang susah dan sebagainya itu tidak perlulah untuk menggandakan kepada puasa qada tadi itu. Kalau qada tu mestilah, qada tu mesti. Jadi siapa yang wajib mengqada ni? Waris-waris tadilah. Contoh mak dapat 1/6. Dia dapat 1/6 lah dari jumlah yang dia tak puasa tu. Kalau contoh dia tak puasa 300 hari. Jadi 1/6 daripada 300 hari itu ialah milik mak puasa 1/6. Isteri 1/8, ambil 1/8. Anak-anak bakinya ada 180 hari, mana anak-anak lah untuk mengqadakkan. Mengqadakkan. Itu contohlah, wajib pula tu. Wajib pula qada ni. Tapi itulah maksudnya, seandainya ini dalam kitab-kitab yang saya baca itu mengatakan kalau kita tu ada qada-qada yang lama-lama kan, qada-qada contohnya, maka ketika itu kita berniat, kita berniat untuk mengqadakkan setakat mana yang kita mampu. Kita mana puasa, kalau bulan Rejab ni Senin Khamis kita puasa, lepas tu puasa putih 13, 14, 15 tu kita puasa dan sambil kita qadakkan. Tiba-tiba meninggal, mana tak tahu baki berapa lagi. Maka antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dah berniat, niat untuk mengqadakkan, tapi jumlah qada tu belum sempurna lagi. Biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sembahyang yang kita lama-lama dulu, yang kita masa jahil dulu, kita tak sembahyang. Remaja kita masa remaja, kita pun tak sembahyang. Jadi ketika itu kita qada lah, lepas sembahyang fardu kita qada, sembahyang isyak dan sebagainya, ikut waktu dia lah, sampailah Allah menjemput kita. Kalau ada bakinya tu kita serahlah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dah mula mengqadakkan dan kita yakin Allah tu Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Itu sebahagian solusi yang orang beri dalam kitab-kitab yang saya baca lah, mungkin ada pandangan-pandangan yang lain yang lebih baik dalam hal-hal qada ni, dalam hal-hal ibadah-ibadah kita yang kita tinggalkan di sana. Dan itulah mana yang terakhir sekali itu, mana difaraidkan mengikut baki harta dari itu, maka diserahkan secara bersih kepada yang berhak lah, yang berhak. Wallahu a'lam. Kita pun dah masuk isyak, mudah-mudahan sedikit pencerahan pada malam ni. Mudah-mudahan ada pertemuan yang akan datang. Kita terus tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu alla ilaha illa anta atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.